Alhamdulillah Auda, kita kembali menerusi Rema Pagi. Jadi kita dalam segmen Roda Hati hari ini yang kita akan bicara mengenai dengan mendapatkan rehat yang berkualiti. Dan untuk berbicara mengenai dengan perkara ini, kita sepatutnya telah pun menjemput tetamu undangan kita. Pasti telah pun berada di sisi kiri saya. Jadi kita terus sahaja perkenalkan bersama dengan saya dan kami ketika ini iaitu bersama dengan pegawai konselor, iaitu kita bersama dengan Yang Mulia Puan Sofia Rizan Sofiawani binti Abdul Ghani. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Habis kita berdua? Alhamdulillah sihat ya. Terima kasih kepada Puan Sofi Rizan ya. Sofia Rizan kerana sudi datang ke Rema Pagi untuk berkongsi mengenai dengan segmen Raudah Hati, iaitu mendapatkan rehat yang berkualiti. Jadi sebagai mukadimah, mungkin Puan sendiri boleh berkongsikan apa yang dimaksudkan dengan rehat yang berkualiti ini Puan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Rema Pagi kerana berkesudian untuk menjemput saya lagi sekali pada segmen Raudah Hati pada pagi ini. Sebelum Tani memulakan perbincangan topik iaitu mendapatkan rehat yang berkualiti, kalau saya dapat bertanya dengan Puan Intan, dengan Puan Atul, apa yang Puan berdua biasanya akan buat kalau ni orang Tani cakap apa rehatkan berehat ni, apa yang bis kita selalu akan buat kalau berehat? Kalau saya sendiri telah banyak rakan-rakan kita mengatakan tidur. Jadi memang tidur, tapi tidur itu tidak boleh Tani mikirkan apa-apa, mesti kosongkan fikiran. Okay. Kalau Puan saya sendiri juga saya sama itu tidur dan juga tidur yang mencukupi mungkin dalam masa 7 jam. 7 jam setengah. Okey. Apa saya fahamkan yang kalau Puan berdua kalau ingin berehat biasanya akan tidur dan hari ini saya akan terangkan lagi lebih terperinci apa yang Tani dapat buat untuk mendapatkan rehat yang berkualitiannya selain daripada tidur. Dan secara generalnya Tani ada 24 jam dalam sehari dan saya percaya setiap orang berbeza rutinnya. Bagi yang bekerja terutama sekali di dalam perkhidmatan awam perlu bekerja 7 jam setengah dalam satu hari, 5 hari seminggu. Dan turut ada dalam rutin seharian ini adalah seperti mengantar mengambil anak dan juga menguruskan rumah tangga, membuat kerja sekolah bagi pelajar-pelajar dan sebagainya. Jadinya untuk mencari waktu sesuai berehat kadang-kala sukar untuk segelintir individu disebabkan rutin harian yang padat. Dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, lakukanlah qailullah. Sesungguhnya syaitan tidak takil, yakni tidak berehat. Riwayat Al-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Tadi saya dah mendengar rakan Puan berdua dari Temburong ada menyebut mengenai dengan qailullah ni. Dan secara ringkasnya qailullah bermakna berehat sebentar. Walaupun tidak tidur, dan ia merupakan salah satu perbuatan sunat yang disepakati oleh majoriti ulama. Dan jadinya dapat dilihat bahawa agama Islam sendiri menganggap berehat sebagai satu perkara penting dalam kehidupan seharian. Okay. Menurut kajian juga ada yang dibuat iaitu rest test yang dijalankan oleh Habab Research terhadap 18,000 orang dari 134 negara yang menunjukkan yang 68% daripada 18,000 orangannya ingin untuk lebih banyak berehat. Dan golongan ini juga mendapat markah yang lebih rendah dari segi well-being durang atau kesejahteraan mereka berbanding dengan golongan yang merasakan diri mereka mendapat rehat yang mencukupi. Ini menunjukkan bahawa terdapat kaitan di antara rehat dan tahap kesejahteraan seseorang individu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi itu yang dimasukkan dengan rehat yang bercukupi dan bahkan agama Islam kita juga menuntutnya untuk kita ni mendapatkan rehat yang secukupnya. Atau kita ni mengetahui bagaimana rehat yang berkualiti. Jadi bagaimana untuk ataupun cara kita mendapatkan rehat yang berkualiti itu? Mengikut buku Sacred Rest yang ditulis oleh Dr. Sandra Dr. Smith, beliau telah mengenal pasti 7 jenis rehat yang diperlukan oleh setiap individu. Pada hari ini saya akan berkongsi perkara tersebut dan contoh bersesuaian beserta kesan jika seseorang itu tidak mendapat rehat tersebut. Seperti yang tertera di kaca televisyen bis kita, mungkin belum lagi, ada di sana menyatakan 7
Seven Types of Rest Framework by Dr. Sondra Dr. Smith ataupun 7 jenis rehat framework. Yang pertama adalah physical, yang kedua adalah mental, yang tiga adalah sensory ataupun deria, yang keempat adalah creative, yang kelima adalah emotional, manakala yang keenam adalah social dan yang ketujuh adalah spiritual. Dan saya akan menerangkan orang satu persatu mengenai dengan jenis rehat tersebut. Okay. Yang pertama itu physical rest. Itu merehatkan badan daripada pergerakan fizikal. Ada dua cara tu Tani boleh buat untuk mendapatkan physical rest, iaitu secara aktif ataupun secara pasif. Kalau secara aktif contohnya adalah stretching, bersiar-siar, berjalan-jalan tu maksudnya. Dan secara pasif adalah tidur, seperti yang Puan Budo bercakapkan tadi tidur itu rehat fizikal secara pasif. Ataupun Tani boleh duduk, Tani boleh berbaring dengan selesa. Dan antara kesan jika seseorang itu tidak mendapat physical rest yang berkualiti, beliau akan sering berasa letih, sakit badan, bengkak kaki akibat orang duduk terlalu lama. Manakala yang kedua itu mental rest adalah untuk merehatkan fikiran daripada aktiviti kognitif dan mental yang berterusan. Seseorang itu boleh mengambil short breaks ataupun boleh berehat ketika sewaktu membuat kerja, sewaktu bekerja, itu supaya diorang ni boleh slow down atau orang bertenang-tenang sewaktu membuat satu tugasan itu. Dan ataupun kalau untuk mendapat mental rest ni, seseorang itu boleh menulis apa yang mengganggu fikirannya. Antara kesan jika seseorang itu tidak mendapat mental rest yang berkualiti, beliau akan mudah lupa. Sukar dia memberi fokus kepada suatu tugasan atau suatu perkara. Dan sukar untuk tidur di waktu malam disebabkan terlalu banyak yang bermain di fikiran. Manakala yang ketiga, sensory rest, itu mengurangkan atau menghapuskan input deria yang berlebihan. Seperti yang saya maksudkan tadi, sensory di sini bermaksud deria. Dan kita pun sedia maklum Tani ada 5 deria, iaitu dari segi penglihatan kita ni, dari segi pendengaran kita ni, dari rasa, sentuhan dan juga bau. Dan juga di era revolusi industri 4.0 ataupun lebih dikenali sebagai 4IR, kita tidak dapat melepaskan diri dari penggunaan skrin digital seperti sekarang seperti bunyi telefon bimbit tadi yang berterusan, lampu terang dari skrin komputer dan sebagainya. Dan apabila seseorang individu ini mengalami sensory overload atau penerimaan input deria yang berlebihan, ianya akan menyebabkan mereka berasa gelisah dan mudah marah. Walaupun di awal hari mungkin moodnya baik happy saja gembira, tapi nampak di sana kalau ada sensory overload, ia akan ada perubahan mood yang sangat drastik. Dan seseorang itu boleh mendapat sensory rest dengan mematikan telefon bimbitnya, laptopnya, tabletnya, televisyen dan sebagainya. Anything yang barang-barang elektronik dimatikan sebentar. Ataupun ia boleh menutup mata selama beberapa minit untuk merehatkan derianya. Yang keempat iaitu creative rest ataupun menghargai dan menikmati keindahan di sekeliling. Sebagai contoh, untuk menghargai keindahan alam atau kesenian seperti lukisan, ataupun seseorang itu boleh melibatkan dirinya dalam aktiviti kreatif yang digemari seperti melukis, menulis, menjahit dan sebagainya. Dan antara kesan jika seseorang itu tidak mendapat creative rest yang berkualiti adalah beliau akan sukar dalam problem solving atau penyelesaian masalah. Which is Tani setiap hari tu ada problem solving dalam kehidupan Tani, penyelesaian masalah, dan seorang itu tidak akan dapat berfikiran secara inovatif. Dan yang kelima itu emotional rest, iaitu untuk meluahkan emosi dengan cara yang sihat dan menjauhi situasi yang meletihkan emosi. Salah satu caranya adalah untuk berjumpa dengan ahli profesional kesihatan mental seperti kaunselor. Dan apabila seseorang individu itu tidak mendapat emotional rest, apabila seseorang individu itu mendapat emotional rest yang berkualiti, beliau akan mampu menguruskan tekanan beliau dengan baik dan ada peningkatan dari segi kedaya tahanan emosi.
Dan keenam adalah social rest, iaitu menjauhkan diri daripada perhubungan yang meletihkan atau memberi tekanan. Ini boleh dilakukan dengan mengelilingi diri kita ni dengan orang yang positif dan sentiasa memberikan sokongan, mungkin ahli keluarga ke, kawan-kawan ke, ataupun rakan-rakan di pejabat dan sebagainya. Dan jika seseorang tidak mendapat social rest yang berkualiti, beliau akan merasa sunyi ya. Orang ini akan merasa sunyi walaupun dikelilingi oleh orang ramai kerana tidak cukup rehatnya tu dari segi sosialnya tu. Dan tadi boleh lihat orang ini lebih suka bersendirian, lebih cenderung bersendirian. Dan juga yang terakhir adalah spiritual rest, iaitu melakukan perkara yang memberi rasa tujuan atau makna. Itu dengan mendekatkan diri kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berbuat baik seperti bersedekah atau menolong orang. Dan dengan adanya tani mendapat spiritual rest yang berkualiti, ianya akan memberikan kita ni ketenangan yang sangat mendalam. Ya, jadi alhamdulillah ya. Jadi itulah yang mengenai dengan bagaimana cara ya untuk mendapatkan rehat yang berkualiti. Memang telah pun dijelaskan itu supaya ada 7 jenis. Jadi yang tadi kita ni tidur itu lebih kepada physical rest. Physical rest secara pasif dah. Satu tahu apa, kalau sebelum tidur tu mesti kosongkan pikiran. Tutup semua telefon dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita malas ketika ini memang agak sukar juga ya, kerana ya dengan adanya media sosial kita ni selalu melihat reels. Tadi akan ketawa-ketawa tu baru tidur. Dan itu adakah itu mengganggu kita ni punya rehat yang berkualiti ni puan? Kalau melihat saya faham dan seperti saya katakan masa ni orang tani ni dapat tinggal tu telefon ni kan tidur buat telefon, kan ke kadar buat telefon, ke mana-mana buat telefon. Jadinya kalau tani kan berehat, andai kata tani kan berehat, badan tani sudah sedia, physically tani sudah bersedia untuk berehat, dan mula tani membuka telefon tani itu. Jadinya sensori tani ataupun diri tani akan terkacau. Ia hendak akan berehat kan. Jadinya kita kadang-kadang orang tani sudah ngantuk pun, mata mengantuk pun jadi hendak mengantuk. So lebih baiklah orang kalau tani benar-benar ingin berehat, tani tutup dulu. Kalau mau tutup silent ke dulu, do not disturb dulu. Tani taruh jauh-jauh baru tani berehat. Karena kalau terlalu banyak penggunaan screen ini yang mengganggu tani punya pemikiran dan sebagainya. Betul lah kata Isbali ini tadi katanya ditutup handphone dan dikosongkannya lah apa-apa. Kalau kan tidur atau tidur yang berkualiti. Ya, patutlah sekarang saya menteks nomor balas. Itulah ya. Pun kita bergurau sahaja ya Atul ya. Baik, itu yang kita dapat disaksikan atau mendengarkannya penjelasan daripada Puan Sofia mengenai dengan bagaimana untuk mendapatkan rehat yang berkualiti. Jadi ini puan sekiranya kalau kita untuk kita ada 7. Sekiranya satu saja kita dapatkan rehat, adakah itu dikirakan rehat berkualiti ke tu? Kalau satu saja. Kalau tani kan fokuskan pada satu mungkin dari segi keseimbangan tani tidak mencukupi lah. Karena itu yang orang kalau tani kan tidur saja, tapi tani lupa dari aspek lain seperti dari aspek emosional tani, kreativiti tani. Orang tiada balance di sana, keseimbangan dalam kehidupan tani. Dan dalam hidup tani pun tani perlu ada keseimbangan agar tani orang menuju ke arah yang lebih sihat lah tu dari segi mental, fizikal dan sebagainya. Dan sebaik-baik tani cubalah. Saya percaya pula mungkin satu perkara baru barangan ni orang untuk berehat dari 7 aspek kan ya. Tapi orang boleh dicuba satu persatu untuk tani sama-sama mendapat kualiti rehat yang berkualiti itu. Selain daripada mendapat tidur 7 jam yang biasa bis kita puan berdua amalkan tu untuk mendapat rehat itu. Jadi banyak sebetulnya yang dikongsikan pada hari ini untuk kebaikan dan juga manfaatnya. Macam mana tani mencari rehat yang berkualiti, banyak aspek-aspek yang perlu kita ambil kira. Bukan sekadar tidur untuk tidur. Kan tidur untuk tidur ya. Betul sekali ya. Baik puannya, jadi mungkin ada kata-kata akhir ataupun penutup bagi kesimpulan bagi wawancara kita pada pagi ini, silakan. Rehat ini merupakan salah satu penjagaan diri ya.
Dan rehat dan tidur adalah dua perkara yang berbeza. Dan seperti saya katakan tadi dan ramai yang sering menganggap rehat dan tidur ini adalah perkara yang sama. Kadang-kala kita berasa yang kita ni mendapat rehat yang secukupnya, dan ini disebabkan oleh kurang kefahaman mengenai konsep rehat sebenar. Diharapkan juga apa yang dikongsikan pada pagi ini dapat membantu penonton di luar sana untuk mengenal pasti jenis rehat yang mereka sendiri perlukan. Dan andai kata ada warga perkhidmatan awam yang mengalami perkara-perkara yang disebutkan tadi dan berasa sukar untuk menanganinya sendiri dan memerlukan sokongan, mereka bolehlah menghubungi bahagian perkhidmatan kaunseling Jabatan Perkhidmatan Awam di alamat Bangunan Kondominium Blok 2D, Simpang 156, Jalan Kumbang Pasang, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, seperti yang tertera di skrin bis kita masa ini, dan juga di melayari Facebook kami, itu bahagian Perkhidmatan Kaunseling Jabatan Perkhidmatan Awam, ataupun mengantar email kepada kami di counselingjpa@psd.gov.pn, ataupun menghubungi talian Jabatan Perkhidmatan Awam seperti yang tertera, iaitu 2382-469 ataupun 2383-470, ataupun layari Instagram kami counseling_GPA untuk mengetahui lagi perkembangan kami yang terbaru. Ya, jadi itu kepada audiens yang ingin mendapatkan mungkin bantuan dan sebagainya, kita bolehlah menghubungi pihak bahagian perkhidmatan kaunseling Jabatan Perkhidmatan Awam. Yang memang cukup menarik sebetulnya segmen kita pada pagi ini, iaitu bagaimana untuk mendapatkan rehat yang berkualiti. Jadi biasanya kalau rehat berkualiti ni ada yang mengambil peluang pada hari hujung minggu untuk berehat, memandangkan cuti bekerja. Jadi mereka mengambil waktu yang berkualiti ataupun rehat yang berkualiti pada hari hujung minggu. Kalau Puan sendiri, adakah rehat yang berkualiti ini diperlukan setiap hari ataupun hanya di hujung minggu saja? Kalau saya sendiri sejujurnya setiap hari. Memang ada mengikut yang 7 hari lah tu. Ada mungkin hari ini fokusnya kepada dua, mungkin kepada emosional dan spiritual dan juga kepada fizikal. Hari esok yang lain dan sebagainya. Tapi saya percaya memanglah tani perlu mengamalkannya setiap hari kerana seperti saya katakan ia adalah salah satu penjagaan diri kita ni, ataupun lebih tani fahami dengan self care kerana kalau tani cuba fokuskan ke hujung minggu saja, orang seperti saya katakan balance satu nada, keseimbangan satu nada. Jadinya orang hari-hari waktu tani bekerja tu tani akan merasa letih. Dan kalau di hujung minggu baru tani rasa refresh, dan orang semangat kerana baru berehat. Jadinya mungkin di sana kurang sesuai lah. Jadinya apa disarankan, cuba dia makan setiap hari perlahan-lahan, dan kalau sudah biasa itu akan menjadi satu rutin. Kalau saya sendiri satu rutin bagi saya, memang mesti ada waktu rehat itu. Kalau ibu-ibu kita ni tahu yang suri rumahan especially suri rumah ataupun ibu-ibu yang mempunyai dua kerja di rumah juga tanpa pejabat juga. Untuk mendapatkan rehat mereka, sebab mereka ni kan kadang-kadang akan berehat tapi ada saja di rumah tu, ada saja kan dibuat. Apa antara tips yang boleh diguna pakai oleh para ibu ni? Okey, saya faham maksud bikin kita, terutama sekali bagi yang mungkin suri rumah, di rumah, menjaga anak-anak, banyak kan dibuat memasak juga, membersih juga dan sebagainya. Jadinya that's why saya tekankan sini mengenai dengan emotional reset tu, orang untuk menyuarakan satu perkara tu dengan sehat. Orang find someone to talk tu, siapa yang bis kita percaya dan sebagainya, dan untuk mengelilingi diri dengan orang social rest je, orang-orang yang positif dan memberi sokongan. Orang, and it's important je untuk physical restnya juga. Kalau saya faham ada banyak tugas yang akan dilakukan, jadinya perlu orang short breaks. Dan paling penting je kalau orang dah terbuat sendiri, cuba untuk meminta tolong dari orang. Saya faham kadang-kadang sukar untuk meminta tolong ini, tapi kalau dapat minta tolong. Tapi kalau anda dapat, okey,
rest, mana yang perlu berehat, mana perlu cleaningi dengan orang-orang dapat memberi sokongan pada kita, dan fokus pada diri kita. Orang sebelum kita kan membuat semua ni, menolong semua orang, menjaga semua orang, perlu jaga diri sendiri dulu, baru tani sibukkan menjaga orang lain. Agar tani orang lebih lebih organize, lebih orang dapat membawa diri kita ni sebelum menolong orang lain. Ya, maksudnya kita diutamakan diri kita ya. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan ya kerana menjelaskan mengenai dengan rehat ataupun mendapatkan rehat yang berkualiti ini. Semoga ia dapat memberikan manfaat dan juga diguna pakai oleh mereka yang menyaksikan Rampai Pagi pada hari ini. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan berdua. Assalamualaikum.